Mula-mula buat haji ifrat, lepas tu suruh buat haji qiran pula. Tak ada perintah tu kepada siapa-siapa pun. Kepada dia sendiri pun dia tak ada kata, untuk saya mula-mula Tuhan suruh saya buat haji ifrat. Lepas pada tu buat haji qiran. Tak ada dalam hadis mana-mana yang menunjukkan begitu. Seperti mana ada hadis yang menunjukkan sahabat tu mula-mula buat haji, lepas tu dia suruh buat umrah dulu, pasahkan haji tu kepada umrah. Ada banyak. Ada pun hak ni tak ada. Jadi hak lebih jelasnya kita kata daripada awal lagi lah, dia buat haji qiran. Hak khilaf tu memanglah khilaf. Aku mana-mana pun tak apalah waktu tu. Dengan sebab itu kalau kita perhatikan hak mana ada kitab Badlul Majhud ni sudah jadi jilid yang kelima lah ni. Kalau kitab ni permulaan jilid yang kelima, dia kata apa di hujung dia tu, wa talbiyatuhu sallallahu alaihi wasallam bihadha yadullu ala annahu kana qarinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah lagu ni menunjukkan beliau adalah qarin, yakni melakukan haji qiran. Adalah Nabi. Al-Fatu riwayat daripada Anas lagi, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Dzul Hulaifah hingga ke pagi. Ini menunjukkan molek tidak mesti molek saja kalau seseorang itu dia bermalam di miqat. Bermalam di miqat masing-masing lah, di miqat masing-masing. Supaya apa? Supaya di situ boleh buat serupa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ni. Kalau sebelum pada tu jauh, jadi takut menyusahkan sebab terikat dalam ihram tu. Tapi kalau di situ di miqat tu, mana hujung situ, tidaklah penat sangat nak jaga. Hingga ke pagi. Kemudian beliau naik kenderaan dia. Bukan makna naik di sini naik pagi tu, bila pagi tu naik, selalu naik unta dia. Sehingga apabila unta dia tu betul-betul Nabi duduk molek dah atas unta tu di Baidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Bukan selalu pagi tu dah. Berdasarkan riwayat yang lain, dia naik unta ni, bermalam situ semalam lepas pagi, lepas zuhur tu baru naik unta, lepas semaya zuhur. Dia pakai ihram gapo pada masa tu, lepas pada tu naik unta. Ni bukan pagi tu dah. Sebenarnya sudah ada dah dalam hadis ni pun isyarat kepada tidak selalu tu, tidak teruslah pagi tu. Sebab ada summa tu dia menunjukkan selepas tu, tidak semesti selalu. Lama selepas pada tu. Lama tu selama mana? Lepas zuhur. Daripada pagi duduk situ, duduk biasalah. Lepas pada tu dia lepas zuhur, dia naik duduk atas unta. Sehingga apabila dia berada di Baidah, ada juga setengah kata naik di Dzul Hulaifah, setengah kata naik di Baidah. Di mana? Hak tula je ni. Baidah ni maksudnya Dzul Hulaifah. Ada juga yang mengatakan di hujung Dzul Hulaifah, lepas pada tu Baidah, di permulaan situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahmid, tasbih dan takbir di situ. Lepas tu dia berihlal bihajjin wa umrah. Di sini dia sebut ihlal. Tadi dia sebut labba, talbiyah. Hak tula lah. Ihlal tu maksudnya sebut dengan derah. Orang dengar. Orang dengar hak dia nak buat gapo. Orang dengar. Ini menunjukkan bahawa tidak memadai dengan tasbih saja, alhamdulillah saja, tak memadai. Kalau memadai, Nabi tidak ihlal. Ihlal ni suku. Ihlal ni suku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan ihlal. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh apa dia sebut istihlal. Satu lagi, budak mati sebelum istihlal. Istihlal tu bunyi suara.
Ihlal tu pun daripada waktu tu juga bunyi suara. Dia sebut gerak, bukan kohok. Hak ni sebagai menyatakan niat dalam hati dah. Tidak memadai niat saja. Bahkan sunnahnya sebut juga. Tengok, dia ada sebutkan ni dalam hadis ni. Kalau benda tu ada, tapi kalau usolli tu tak ada. Baca kitab mana pun hadis sebut derah gitu, nak menyatakan gapo dia hak dia niat. Tak ada. Tak ada. Beza dengan hak ni, kalau ada dia ada sebut. Hak dia sebut. Jadi bagi orang yang kata usolli gapo tu, dia kiaslah antaranya dengan hak ni. Antaranya dia kias, dia pakai kias. Tetapi sebenarnya kalau tengok dalam hadis tak ada usolli fardha az-zuhri misalnya apa-apa, tak ada lagi. Dia tu Allahu Akbar. Kalau ada sebut walaupun sekali kau sepon ni, sekali juga ni. Pergi haji pun sekali juga. Sekali ni dia ada sebut derah. Dia kita boleh tahulah dia nak buat apa. Kalau perlu semaya tu, sebab semaya ni kan banyak tak serupa, lagi perlu kalau nak kira. Tapi dia tak ada ajar. Menunjukkan benda tu benda tidak asas, tidak penting. Kalau seseorang tak kata begitu pun, dan orang hak mazhab Syafi'i hak kata dia kena kata pun, dia pun tidak kata. Kalau tak kata tu tak sah. Dia tak kata gitu. Cuma molek kata. Nak suruh mari dalam hati. Tu dia kata. Bukan dia kata tak sah. Kalau orang kata orang mazhab Syafi'i kata tak sah, tak betul tu. Orang tak sahnya kalau tak niat. Tu semua sepakat. Semua kata kena niat. Tu semua sepakat dari segi niat tu. Tapi talaffuz bin niyah, sebut niat itu, tu tidak sepakat. Dan sepakat bahawa kalau tak sebut pun sah asalkan ada niat. Dia ihlal haji dan umrah. Supaya tak dilai juga. Artinya Nabi sebut kedua-duanya. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW melakukan haji qiran. Dan orang-orang pun ihlal kedua-dua sekali lah. Hak mana nak buat haji qiran tu, dia ihlal dua-dua sekali lah, seperti Nabi SAW. Ada juga yang ihlal lagu lain masing-masing, tak apalah. Kira-kiranya sudah tahu dah sedikit sebanyak. Ada yang ihlal haji, hak kebanyakannya gitulah, ihlal haji. Umrah tu tidak. Cuma ada sebabnya Nabi SAW suruh tukar haji kepada umrah tu, iaitu nak menghapuskan saki-baki fahaman jahiliyah yang mengatakan buat umrah pada musim haji itu tak boleh. Dengan melakukan qiran juga artinya sama tu ada. Sebab apabila seseorang melakukan haji dan umrah sekali, adalah tu umrah pada musim haji, adalah. Kok tidak ada umrah ni kalau buat haji ifrat. Kalau buat haji ifrat tak ada umrah. Kalau buat tamattu ada umrah. Hak tu Nabi suruh tukar. Haji tu mana-mana niat buat haji suruh tukar, buat umrah. Yang ni buat haji tamattu. Ada juga umrah tu pada musim haji. Kalau orang buat haji qiran pun ada juga. Arti hak Nabi SAW nak tu, iaitu nak menghapuskan fahaman jahiliyah. Takut ada lagi di kalangan sahabat dia berasa terpengaruh lagi, terikut-ikut lagi dengan fahaman lama. Dia nak hapuskan terus sama sekali, cabut sampai ke akar umbi. Pengaruh jahiliyah tu jangan ada sikit pun dalam ibadah. Yang ni kalau seseorang buat umrah pada musim haji pun serupa juga dengan pada musim yang lain. Tidak kata jadi berdosa kok, seperti kata orang jahiliyah, tidak lagi. Dan Rasulullah SAW menyembelih 7 ekor unta dengan tangannya, sambil dalam keadaan unta tu berdiri. Dia pun berdiri jugalah, takkan nak duduk. Dan unta tu tinggi, berdirilah. Sembelih unta tu belah berdiri unta. Itu sunnah Nabi. Kalau boleh buat lagu tu, bolehlah, terutama pada ketika mengerjakan ibadat ni. Dan sembelih tu sebab tu orang panggil hari nahar. Hari nahar tu hari yang ke-10 lah, hari raya, hari sembelih.
Sembelih tu sembelih nahar ni makna bahagian tengkuk leher bawah ni, dekat dengan tulang ni. Jadi kalau tidaklah tinggi sangat ada bahagian bawah tu, diri tu boleh dah lah sembelih situ, sebab dia tidak dikehendaki buat di atas tu, sebab sembelih kambing ke lembu ke di bahagian atas ni. Nahar ni bukan sini. Jadi bila berdiri tu boleh lah. Tapi kalau di atas ni boleh je. Susah tu kalau nak berdiri. Kalau kena hak tinggi mana tak sapat. Tak sapat. Tak apalah. Di sini jelas juga menunjukkan Nabi SAW buat haji qiran. Sebab apa? Sebab dia ihlal kedua-dua. Orang yang melakukan haji ifrad tak boleh ihlal lagu ni. Seterusnya riwayat daripada Bara bin Azib. Cuma saat ni dia ada tafarrud tafarrud perawi ada di sini, di mana disebutkan saat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata alhamdulillah dulu, tahmid dulu, lepas tu baru tasbih, lepas tu baru takbir dalam riwayat. Sedangkan hak ni adalah tafarrud Anas. Dalam banyak-banyak perawi hak lain di kalangan sahabat tu, mereka sebut tasbih dulu. Sebab sekali lah, sebab lepas maya dia ajar suruh tasbih, lepas tu tahmid, lepas tu takbir. Hak tu sini pun Nabi SAW sebut tasbih dulu, lepas pada tu tahmid, lepas pada tu takbir. Hak sebut tahmid dulu ni, ini tafarrud Anas. Arab Anas seorang aja yang sebut gini. Adapun orang lain tidak, sebut seperti biasalah, tasbih dulu. Lepas tu guna yang Anas ni tak ingat molek ni sebut gini mudah-mudah ni, kita kata sepatutnya dia kena sebut sepuluh orang lain lah, barulah tak keliru. Ini boleh jadi orang keliru, orang tasbih, orang alhamdulillah dulu. Pasal apa tak usah nak kon? Cumanya takut-takut orang kata ni sunnah lagu ni sini. Di sini tahmid dulu, lepas tu tasbih. Takut orang kata begitu boleh jadi. Orang-orang yang tak mengaji ataupun sekali tengok tu, dia tengok hadis ni, dia kata tak betul. Dia kata tasbih dulu, kena tahmid dulu. Dia tengok dalam hadis Anas. Dia Anas ni orang Arab, sahabat Nabi. Dia dari segi guna bahasa tu serupa dengan Nabi lah juga. Nabi SAW pun guna lagu ni juga. Ada ketikanya dia guna gini, tapi tidak semestinya itu menunjukkan tertib. Sebab itulah dari segi nahwu, ulama-ulama nahwu kata ataf dengan waw ni limutlaqil jam'i. Nak rayak tiga-tiga perkara ni Nabi ada sebut. Tidak semestinya ia menunjukkan tahmid dulu. Oleh kerana sebut hamidallah dulu ni, kita nak buat kesimpulan dia tahmid dulu. Tak boleh. Tasbih nombor 2 tak boleh juga. Takbir nombor 3 tak boleh. Berdasarkan hak ni semata-mata tak boleh. Kena tengok hak lain pula. Sebab di sini dia guna waw. Dia tidak kata hamidallah fasabbaha fakabbara. Dia tak kata gitu. Dia guna waw. Jadi guna waw tu tidak salah dah Anas. Lepas juga dia orang lain hak kata tafarruk dia tu sebut gini, memang dia sebut gini. Soal salah kok? Dan adakah dia nak gaya memang sebut gini tu? Tak mesti. Jangan kita faham gitu, silap. Dengan sebab itulah ulama-ulama yang mengatakan batal air sembahyang dengan sebab sentuh kemaluan. Padahal ada hadis yang menyebutkan tawadda waghsil dzakara, ambil air sembahyang lepas tu basuh kemaluan engkau. Orang-orang yang mengatakan sentuh kemaluan dia tak batal air sembahyang, dia kata tengok Nabi sebut ambil air sembahyang dulu, lepas tu dia sebut basuh zakar. Kalau batal air sembahyang, apa dia sebut suruh basuh pula? Jadi ulama-ulama orang kata dak batal air sembahyang dengan sebab sentuh zakar ni. Hadis tadi tu dia kata tengok molek kata